Baiklah, sekarang kita sambung array. Kita lihat array yang berikut, bagaimana nak melakukan sorting. Okey, kita menyusun nilai yang dikandung di dalam array. Okey, sebagai contoh. Okey, kalau kita lihat di sini, kita nak sorting kandungan array, nilai di sini. Alright, kita dah dapat satu size array. Satu array bernama integer 6. Di dalamnya terkandung nilai 4, 2, 8, 9, 1. Jadi bagaimana kita nak menyusun nilai array ini secara menaik. Dalam kes ni kita buat ascending. Jadi sepatutnya keluaran daripada setelah melaksanakan proses sorting ni, kita akan dapat result secara menaik, iaitu 1, 2, 4, 8, 9. Jadi kita susun kedudukan nilai ni yang kita ubah kedudukan indeks dia. Indeks 0, 1, 2, 3 dan 4. So kita akan lihat setiap item di dalam array ini, kita akan buat perbandingan mana yang lebih kecil. Okey, kita akan susun yang lebih kecil pada indeks yang mula secara menaik. Jadi kita lihat di sini size yang diberikan adalah 5. Okey, array di sini size-nya adalah 5, di mana terdapat 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang mudahnya kita buat rumah dia di sini. Okay. Bayangkan. Okay, kita susun. Okay. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Untuk indeks kosong nilainya 4, 2, 8, 9, 1. Okay, ini indeks kosong, indeks 1, 2, 3, 4. Right. So di sini size-nya adalah 5. Jadi kita lihat di sini terdapat 2 looping di sini. Okay. Di sini outer looping. Ini outer loop. Dan di dalam outer loop terdapat lagi satu inner loop. Okay, ada 2 kali looping. So kalau kita lihat untuk outer looping, dia akan menunjuk kepada I, right? Jadi di sini untuk inner looping, I adalah bermula daripada kosong. I bermula kosong dan I ini kurang daripada size tolak 1. So size adalah 5, tolak 1 dia adalah I kurang 4, right? Jadi untuk outer looping, dia akan membuat perbandingan kosong sehingga 4. Maksud sini 0 hingga 3 lah. Okay. Sebab I kurang daripada 4, so dia akan buat perbandingan 0 hingga 3. Okay. Kemudian di dalam inner looping, kita lihat pada J. So J di sini dia bergantung kepada nilai I. Ketika itu I nilainya berapa, right? Jadi untuk yang J pula, okay, untuk mula-mula dia akan bermula dengan J I plus 1. Jadi waktu ni yang untuk looping yang pertama nanti J sama 1, sehingga J kurang daripada size. So size nya adalah 5. Jadi kita lihat untuk outer loop ni, okay, outer loop dia akan berkisar kepada nilai J, nilai I, iaitu I nya adalah nilai 0, 1, 2 dan 3, right? So untuk yang J pula, nilainya akan berkisar kepada 1 di sini. J sama 1, J sama dengan I plus 1, J kurang pada size, iaitu size nya adalah 5. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Kita lihat macam mana proses perbandingan ni berlaku. Okay, ketika looping yang pertama, inner loop, outer loop yang pertama, sebenarnya apa yang dia buat? Okay, ketika J sama dengan I plus 1, J I plus 1, okay, I waktu tu kosong, J plus 1, betul. J di sini 1 lah. Ketika untuk outer loop yang pertama, okay, first loop. So untuk first loop, okay, yang ni, ketika I masa tu adalah kosong, okay, apa yang berlaku di sini? Kita lihat J ketika itu adalah 1, J kurang dengan saya, J plus plus. Okay, sekiranya 6i, alright, 6i. Jadi 6i di sini adalah waktu tu adalah 6i
I adalah kosong. Adakah 60 and 60 iaitu indeks ini? Ini number, ni variable ni nama, array number. Adakah besar daripada 6J? J waktu ni adalah 1. Okay. J 1. Adakah dia buat perbandingan di sini. Adakah nilai 4 besar daripada 2? Sekiranya besar, dalam kes ni 4 lebih besar daripada 2. Ya, 4 lebih besar daripada 2. So kita tahu 2 ni adalah kecil daripada 4. Jadi apa perlu kita buat? Kita ada bina satu variable temporary bernama integer. So di sini temp sama dengan 6i. Okey, 6i waktu tu i adalah kosong. Apa yang berlaku ketika first loop dia akan buat perbandingan, adakah 4 besar daripada 2? Yes, true. So kalau true, apa dia buat? Temp sama dengan 6i. So temporary 4 dikeluarkan, simpan dalam temp. Maksudnya kita ambil nilai 4 ni, kita letak dalam satu variabel baru bernama temp. Tujuannya adalah supaya nanti kita ambil indeks yang nilai indeks yang pertama ni, sebab kita tahu dia lebih kecil. So kita akan override kandungan indeks 0 ni dengan nilai 2. Jadi sebelum kita override nilai 4 ni kepada nilai 2, jadi kita perlu keluarkan 4 ni, simpan ke satu variabel yang lain, iaitu kita simpan dia nama variabel temp. Alright, di sini disimpanlah temp sama dengan 6i. 6i masa tu adalah kosong ketika i kosong. Okey, jadi 6i yang baru iaitu 6i 60 di sini bersama dengan 6j. So 6j waktu tu 6j adalah i kosong, di sini j 1 lah. Okey, first loop j sama dengan 1. Jadi di sini sini dah jadi 2. Okay, sini dah jadi 2. Kemudian 6j, j waktu tu 1. So di sini temp. So kita ambil nilai temp ni. So masuk di sini 6j 61 iaitu indeks nombor 1. Kita jadikan nilai temp, kita assign dengan nilai temp. So temp ni dikeluarkan balik, simpan di indeks nombor 1. So di sini dah jadi 4. Okey, ni berlaku pada inner looping yang pertama, ketika auto looping yang pertama lah. Okey, kemudian for ni akan diteruskan lagi sebab ni inner looping. Tadi j baru 1 j sama dengan 1. Jadi kita lihat yang j yang berikutnya lah. Okey, so j akan bertambah lagi, j plus 1. Tadi j 1 so sini j 1. So kita lihat lagi ketika ni first loop, ketika j sama dengan 1. Jadi kita lihat pula ketika j sama dengan 2. J sama dengan, masih lagi i masih dengan kosong. Okay, saya padamkan. Ketika j sama dengan 2, kita lihat di sini. Sini masih lagi kosong. J waktu tu 2. Tadi j 1. Okay, sebab tadi ketika kosong kita akan lihat 1, 2, 3, 4 lah. Okay. So adakah 2 besar daripada 8? Tidak. Okay, masa tu 62. Tidak. So dia false, dia tak buat kandungan ni. So apa berlaku? J bertambah lagi, J dah jadi 3. Compare, bandingkan lagi. Adakah 2 besar daripada 9? Ni adakah 2? Okay, ini waktu ni J dah 3. Okay, J dah 3. Sorry. Okay, adakah 6, 2 ni indeks 0 ni, 2 ni lebih besar daripada yang ketiga 9? Tidak. So next pergi pada looping yang terakhir, iaitu yang keempat. Okay, yang keempat. So di sini dia akan lihat 2 besar daripada 1. Yes, 2 besar daripada 1. Ketika ini J adalah 4. Okay,
2 besar 1, yes, true. Ulang lagi proses yang ini. Kita ambil nilai 2 ni, masukkan dalam temp. Okay, so temp dah jadi 2 sebab dia jumpa lagi nilai lebih kecil di sepanjang array ni. Okay, dia ambil nilai 2 ni, simpan ke dalam temp. So kemudian 6i 60 adalah nilai 6j, iaitu ketika itu 6j ni adalah 4. Okay, so 6i di sini dia akan override, i masih lagi kosong ya. So i masih lagi kosong, so sini akan jadi 1. So dijumpalah sini 1. So 6j yang terakhir ni akan jadi temp. Sini akan jadi 2. Okay, so dijumpalah antara sepanjang array ni satu yang paling kecil. Dia akan cuba cari yang dulu paling kecil. Antara sepanjang array kita dapat satu akan dipindahkan pada indeks yang 0. So selesai first loop, outer loop tadi ni untuk outer loop lah. Okay, so selesai looping yang outer loop berlaku lagi sekali untuk ketika itu I untuk 1. So untuk second loop, okay, second loop yang outer loop I dah jadi 1. Kita lihat di sini, so dia akan compare indeks 1 iaitu 4. Jadi di sini ketika ini J adalah I tambah 1. Okay, waktu tu J adalah masa itu I dah jadi 1. So ketika ini J adalah 2 lah. J bermula dengan 2. So kita akan lihat kira ini dah selesai lah. J untuk 1 dah selesai. Kita akan buat J 2, 3, 4. First loop tadi, first outer loop dia akan buat 1, 2, 3, 4. Untuk second loop, outer loop, untuk second outer loop dia akan buat 2, 3, 4. Sebab apa? Kita akan comparekan dengan 2, 3, indeks 1 dengan 2, 3, 4. Indeks kosong tak perlu buat bandingan lah sebab kita dah jumpa nombor yang paling kecil. Okay, ini kira selesai. Indeks 0 dah kira selesai. So kita akan proceed kepada 4, 8, 9, 2 dan kemudian 8, 9, indeks 2, 3, 4, kemudian indeks 3, 4. Ketika 6, 1, J 2 sebab I masa ketika itu 1 tambah 1 J adalah 2. Jadi dia akan buat bandingan antara sinilah, antara 6, 1 adakah 4 besar daripada 8? Tidak. Pergi lagi the next cycle, masih lagi 6, 1 4 compare dengan 9. Okay, masa tu looping ni lah 3 4 dengan 9 false. Okay, next loop, next inner loop 4 besar daripada 2. Adakah 4 indeks yang indeks 1 nilainya 4 besar daripada 2? Yes, besar daripada 2. So 4 simpan dalam temp. Ketika I ni masih I dah 1, J ketika ni 4. Okay, 4 besar daripada 2. Yes, so temp dah jadi 4. Okay, temp dah jadi nombor 4. So apa perlu buat? 6i. Okay, ketika itu I adalah 1. Assignkan dengan nilai 6, 4. Okay, so 2 pindah ke dalam indeks nombor 1. So sini 4 dah masuk dalam temp di sini. So 2 dah pindah di sini, indeks nombor 1. Kemudian 6J yang di ujung ni akan ambil tempat nilai nombor 4 tadi, iaitu temp. So sini akan jadi 4. Okay, selesai. Okay, selesai untuk inner looping keseluruhan array hingga 4 lah, indeks yang keempat. Okay, keluar looping yang berikutnya kepada outer loop. Okay, untuk third loop lah, untuk third loop iaitu I ketika itu adalah 2. Alright, I 2. So kalau I 2, J akan bermula 3 lah. 2
2 campur 1, J bermula dengan 3. So J akan bermula dengan 3 dan seterusnya 4. Okey, kalau lihat di sini ketika I2, okey, ketika I2 J3, J3, buat bandingan di sini I2 8 besar pada 3, 8 besar daripada kandungan item nombor 3 yang ketiga. Tidak, 8 besar daripada 9, tidak. So the next cycle J++, so J dah jadi 4, J4. Adakah 8 besar daripada 4? Ya, 8 besar daripada 4. 8 simpan dalam temp. Ini ketika J waktu 8 besar daripada 4, yes. Keluarkan nilai 8 ke dalam temp, simpan nilai temp nilai 8. Kemudian 6J iaitu sini 6I sama dengan nilai 6J. So ini dah jadi 4. Okey. Kemudian 6J di sini, right, sama dengan nilai temp. So temp tadi adalah 8, sini jadi 8. Kita dapat lihat proses mencari nilai lagi kecil dan disusun. Okey, 1 2 4. Okey. So dah habis inner loop yang keempat. So kita next round pada outer loop yang keempat. Outer loop yang keempat, fourth loop. Okay. Loop yang keempat, waktu ketika itu I dah jadi 3, iaitu di sinilah ketika I loop dah 3. Ketika itu J 3 campur 1, so mula J 4 lah. Apa dia buat? Dia akan membandingkan 9 dengan 8 saja. Okey. Adakah 9 besar daripada 8? Yes. Ambil nilai 9, simpan dalam temp. Sini jadi 9. Kemudian ini kemudian ambil nilai 6I, iaitu nilai 6 yang ketiga sama dengan nilai 6J, J yang keempat waktu tu. So sini dia jadi 8. Kemudian 6J sama dengan temp J, iaitu J4. J adalah 4, so sini akan ambil sebab sama dengan nilai temp. Sini jadi 9. So akhirnya kita akan dapat array ni disusun lah secara menaik. Okay. Jadi cetak keseluruhan hasil telah disusun. Kita perlu buat looping I pada kosong dan I kurang daripada 5. So kita looping kosong sehingga indeks kosong sehingga indeks 4, okay, iaitu I kurang daripada 5, iaitu sehingga I 4. Jadi di sini kita akan see out balik setiap elemen di dalam variable 6, iaitu dia akan paparkan 1, 2, 4, 8, 9 seperti inilah. Okay, dia akan paparkan 1, 2, 4, 8, 9. Berjaya kita sorting. Okay, itu proses yang berlaku. So yang ni adalah descending, sama juga kaedahnya, cuma kali ni dia akan buat perbandingan 6I kurang daripada 6J. Okay. Untuk secara menaik, kita akan lihat 6I besar daripada 6J. Untuk secara menurun, 6I kurang daripada 6J. Okay. Anda boleh cuba go through satu demi satu setiap looping ni. Okay, awak akan dapatlah dia punya proses menyusun nilai array ini kepada nilai yang menurun. Okay, inilah 98421. Okay, kita lihat pada tajuk berikutnya, iaitu searching an array. Kita mencari value yang terkandung di dalam array. Kita nak tahu dia punya indeks yang berapa array tersebut. Indeks berapa yang nilai yang kita ingin mencari itulah. Kita lihat searching array. Searching a list for a given item is one of the most common operation performed in list. Searching a list for a given item, kita nak cari dalam list tu item yang diberi itu value, kita nak searching dalamnya lah. Untuk search algorithm ni kita panggil sequential search secara berjujukan ataupun secara linear. Maksud kita kena go through one by one every item di dalam array. The array is searched
sequentially, starting from the first array of element. Bermula daripada first array element. Jadi bermula pada indeks yang mula lah, indeks kosong sehingga size keseluruhan size array. Compare the search item with the element in the array. Maksud kita kena compare nilai yang setiap item tu dengan nilai yang nak dicari. Sekiranya sama, barulah kita berhenti. Maksud kita dah jumpa lah. Dia akan cari sehingga data dijumpai ataupun tiada langsung lah. Dia akan go through semua. So ini dia. Okay, di sini kita akan gunakan function. Terdapat function untuk kita cari array tadi. Nama function adalah integer sequence search. Sequence search. Constant integer list, integer list length dan integer search item. Alright. Array di sini kita gunakan 10 size array. Jadi kita lihat di sini define jenis variable kita adalah jenis variable array kita adalah jenis integer. Size ni 10 Ni size adalah 10. So ni 10 dan define integer number. Okey, di sini penyataan yang dikeluarkan pada screen enter 10 integers. Enter 10 integers. Jadi berlaku apa yang sistem memerlukan user memasukkan 10 nilai nombor. Jadi looping di sini akan menerima input daripada user. Alright. Input yang ini So ini adalah looping untuk menerima masukan daripada pengguna. So, mula pada indeks kosong, integer indeks kosong sehingga indeks. Okey, sini bermaksud dia akan menerima input kosong, 1, 2, 3 sehingga 9 ya. Indeks array size 10, jadi indeks akan berhenti setakat 9. Jadi masukkan seed in integer list index. Okey, sebagai contoh user masukkan, okey, sebagai contoh ni nilainya indeks kosong, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 9. Okey. Okey, ini indeks. So nama array ini adalah integer list. Nama variable integer list. Jenis array. Kemudian user masukkan 10 kali. Looping ni akan berlaku 10 kali bermula kosong hingga 9. So contoh user masukkan indeks pertama 12, C masukkan 11, key in user masukkan value integer 45, 21, 33 dan seterusnya lah. Okey, sini 71. User masukkan apa-apa value selagi nilai adalah nilai jenis integer sebanyak 10 nombor. Okay. Kemudian dia minta di sini enter the number to be searched. Number nak di search tu, user masukkan nombor dan disimpan dalam variable bernama number. Jadi sebagai contoh user masukkan nilai 7. User masukkan nilai 7. Sebagai contoh kat sini indeks yang ke-6, user masukkan nilai nombor 7. Kita nak cari 7 ni. Di manakah ada tak dalam sepanjang 10 elemen ini adakah terdapat nilai 7 di dalam array? Sekiranya terdapat, ada, kita nak tahu indeks ke berapa nilai 7 ini. Okey, nilai 7 dalam array. Apa yang dibuat di sini, kita panggil function function yang memulangkan value dan disimpan dalam post. Kita create satu variable bernama integer post. Post ni maksud position. Position, dia tahu position mana. So panggil function sequence search integer list. Okey, kita hantar semua nilai integer array ke dalam ni. Semua elemen indeks array ni kita hantar semua. Size array 10 dan number yang nak dicari tadi. Okey, so ini adalah mana? So ini adalah inilah nilai ini. Array, set of array ni, array size ni adalah 10, ini adalah 7. Kita hantar ke dalam function sequence search. So kita lihat pada function sequence search di sini. Tadi ni list tadilah ya, list array tadi. Kita dapat saya ulang balik lah, indeks kosong, indeks 1,
1, indeks 2, indeks 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So di sini indeks kita masukkan tadi nilai 12, 11, 45, 1, 3, 15, 7. Ni kita nak cari 7. Alright. 7, 8, 10, 7, 1. Okay. So di sini list ni, okay, so ini dah jadi list lah. So dalam sequential search ni, array yang ini kita dapat, ini dah jadi sebagai array. Nama dia adalah list. Okay, array list. Sebab dia dah tukar nama lah. Dalam function ni sendiri, array yang integer list tadi dia tukar kepada list. Kandung yang sama lah, cuma namanya dah bertukar bernama list. Okay, list length ni yang tadi dia paskan value daripada pemanggil. Okay, yang ini. So ni list yang variable dalam function. Okay, ini size ni 10, number yang dia cari 7. So di sini list length 10, integer search item 7. Kita nak cari nombor 7 lah. Alright. So integer location, ni kita nak tahu location lah. Ni value yang akan kita pulangkan kepada pemanggil. Siapa yang panggil? Function dalam function main. Dalam function main ada memanggil sequence search ni. So kita akan returnkan value location dia. So kita lihat di sini boolean found sama dengan false. Ni boolean. Boolean ni maksudnya true or false saja. Dia ada sama ada false ataupun true. Ataupun true. Untuk initial value kita setkan sebagai false. Boolean found. Maksudnya kalau kita jumpa, kita jadikan found ni true. Kalau tak jumpa, kita jadikan sebagai false. Jadi untuk initial ni belum jumpa lagi, kita set sebagai false. Okay, location index kita setkan kosong sebab kita kena secara, ini yang dikatakan secara sequential, secara linear. Kita akan mula mencari pada position location 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, jadi kat sini while selagi location kurang daripada list length, okay, list length berapa? 10. Ni kosong kurang daripada 10, true true, dan found adalah false. Apa maksud tanda seruan di sini? Ini bermaksud false. Adakah found adalah false? Sebab ada tanda seruan ni masuk songsangan. Okay. Sebagai contoh, kalau kita buat integer a sama dengan 1, okay, kalau kita buat a sama dengan tanda seruan a, maksud a yang baru jadi kosong. Dia bermaksud toggle, toggle ataupun songsangan kepada nilai dirinya, nilai asalnya. Jadi di sini found adalah false. Adakah found ni adalah false? Adakah found ni false? Okay. Jadi kalau tak ada ni maksudnya found tak ada tanda seruan, bermaksud found ni true. Jadi ada tanda seruan, maksud dia adalah false. Dan false, okay, dan found ni adalah false. Yes, masih lagi false, masih lagi nilai awalnya adalah false. Jadi semua ni adalah true. Looping while ni adalah true. Okay, ini adalah false. False saya tunjuk F lah. False. Location 0 less than 10 true, dan false. False. Yes, true. So list location, list log, maksudnya list log ni list kosong, list kosong, indeks kosong ni 12. Adakah 12 sama dengan 7? Search item, search item 7. Apa dibuat di sini adalah adakah 12 sama dengan 7? If, guna if. Sama? Tidak sama. Okay, maksud pernyataan ini adalah tidak benar, maksudnya adalah false. So apa dia buat? Location plus plus. So location dah jadi plus plus. Tadi location adalah kosong, location dah jadi 1. So next dia akan compare, adakah 11 sama dengan 7? Untuk yang ni location 1 masih lagi false, plus lagi, adakah 45 sama dengan 7?
masih lagi false. So dia tak true, dia tidak true, dia masih lagi false. Location plus lagi. Next, 33, 15 sehingga jumpa yang location yang ke-6. Ketika plus location yang ke-6 7. Okay, di sini adakah 7 sama dengan 7? Now dia adalah true. Okay, 7 sama dengan 7. So dia true. Apa dia buat di sini? Found dah sama dengan true. So kita dapatlah location tadi yang terakhir adalah 6. Waktu ni ketika ni adalah location adalah 6 dan itu dia menyebabkan true. Perbandingan ni true. So dia mengubah nilai found kepada true. Sebelum ni found adalah false. So kemudian sebabkan sini found dah true, dia jumpa di sini, buat pembandingan di sini. Okay, sebelum tu while ni sebenarnya apa yang dia buat ni, kena ada bracket. Ni mula dia, sini tutupnya. Okay, looping ni berlaku dalam while. Okay, ni ada silap sikit. So tak ada bracket mula, ada loop tutup looping, while akan berpusing dalam ni lah. Okay, kemudian bila found true, dia menyebabkan found di sini dah jadi true, bukan lagi ada, dan found sama dengan false. No, sebab found dah jadi true. Jadi keseluruhan while ni dah jadi false, bukan lagi true. Dia akan keluar looping kat sini. If found true. Okay, if found ni sebenarnya istilah lain adalah kita boleh tulis adakah found sama dengan 1. 1 ni bermaksud true. Kalau kita tak tulis pun boleh. Kalau false, letak tanda seruan di depan. Adakah found true? Yes, true. So apa dia buat? Return log location. Dia akan pulangkan location. Log masa tu adalah 6. Okay, log location adalah 6. Okay, let's say lah kalau sepanjang array ni kita mencari nilai 2. Okay, sepanjang array ni check nombor 2. So sepanjang-panjang ni memang tidak akan jumpa, sentiasa false. So dia akan pulangkan negatif 1. Sebab dia tak jumpa, dia pergi kepada else. Sehingga habis looping ni tak jumpa, last kali return negatif 1. Tapi yang ini kita jumpa. So found true, dia akan return location 6. Okay, so ni output dia. Kita lihat di sini pada pemanggil di sini. So 6 ini, okay, function ini akan memulangkan value return 6. Okay, 6 ni disimpan ke dalam post. Okay, if post tak sama dengan negatif 1, ya, sebab post adalah 6. Jadi apa dia buat? 6 cout number ini adalah 7. 7 is found at position 6. Okay, kalau tak jumpa bermaksud return negatif 1. 7 is not in the list. Itu pernyataannya keluar lah. So kita lihat betul 7 is found at position 6. So ini 7 dia jumpa dekat index yang ke-6. Okay, ini sekali lagi kita masukkan lagi value. Kali ni nombor nak dicari adalah nombor 14. So 14 tak wujud dalam ni, so dia akan return negatif 1. Return negatif 1. Jadi kalau return negatif 1, bermaksud di sinilah. Sini post adalah negatif 1. If positif not equal, ini bermaksud not equal. Adakah position padakah position tak sama dengan 1? Else, false lah. Maksud, sebab sekarang negatif 1 sebab tak jumpa, so dia pergi kepada else. Sebab position adalah negatif 1. So keluarkan dia akan menjadi else. 14 is not in the list. Okay, ni dia. Okay, berikut adalah binary search. Bagaimana nak mencari nilai elemen di dalam sebuah array tapi guna kaedah
binary. Okay, sebelum ini kita dah buat sequential search secara linear, satu demi satu elemen array dibandingkan untuk mencari nilai elemen yang sepatutnya, ya, yang sama. So yang ini kita mencari menggunakan kaedah binary, mana kita pecah dua kan size array tadi, dan setiap pecahan array tadi kita akan bandingkan. Okay, begin with interval covering the whole array. Kita bahagikan keseluruhan array tadi, bahagi kepada 2. Okay, sebagai contoh, okay, kita ada nilai array 0, 2, 3, 4, 10, 40, 44. Okay, so ni nilai array. Index 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6. Okay, so ini sebuah array yang bersaiz 7, so size 7. Let's say kalau kita nak mencari nilai 10 di dalam elemen array ini, ingin mencari nombor 10, integer 10, kita find x, kita nak cari x ni 10 lah, mencari ini. So kalau gunakan teknik sequential, apa yang berlaku adalah kita akan bandingkan setiap satu elemen di sini. Okay, bandingkan sehingga jumpa lah, sehingga jumpa kita dapat dia punya indeks. Cuma kali ni kalau kaedah, okay, kaedah binary, apa yang berlaku, kita kena bahagi dua kan size array ni. Okay, dalam kes ini ada 7, selalu kalau bagi 2, so ini adalah left, ini adalah right, middle, bagi 2, so ini index middle. Kita pecahkan 2, kita dapat sini, okay, dan juga di sini, kita pecah 2. Jadi kaedahnya adalah dengan membandingkan nilai in the middle, iaitu indeks yang ketiga, kita bandingkan adakah sama. Kalau sama, itulah jawapannya, indeks itulah indeks yang menemui nilai 10 tadi. Sekiranya tak sama, kita lihat syarat yang berikutnya. Okay, if the value of search key is less than the item, okay, dalam ni kita nak cari search key tadi 10, less than the item in the middle. Okay, adakah 10 kurang daripada item in the middle, item in the middle tu, kat sini item in the middle adalah indeks nombor 3, nilainya 4. Adakah 10 kurang daripada 4? Kalau iya, kita perlu apa? Kalau kurang, kita narrow down lagi, intervalkan lagi, bagi 2 lagi untuk lower half. Lower half. Kalau otherwise, kalau tak, kita ambil the upper half. Jadi sebenarnya array itu kita bandingkan dengan middle, kemudian compare kan. Kalau jumpa jawab, kalau nilainya sama, apa perbandingan tadi, terus ambillah nilai di middle kalau kebetulan sama. Kalau tak sama, kita lihat nilai middle tadi. Kalau kurang, kita bandingkan lagi dengan di sini saja, tak perlu ambil di sini. Alright, so lagi cepat kita jumpa nilai yang dah dicari. Kalau nilainya lebih besar daripada middle, bandingkan di sini saja dengan cara dapatkan middle yang baru. Okay, kalau bandingkan di sini lagi, masih lagi besar lagi daripada in the middle, bandingkan lagi di sini, pecahkan lagi. Okay, so the konsep setiap perbandingan di sini dia akan bagi 2. So lagi cepat lah. So ini sistem tidak akan pergi ke sini, bermaksud lagi cepat pencarian, dia lebih fokus kepada perbandingan lebih pada size. Okay, repeatedly check until the value is found, ataupun tak jumpa langsung lah, tak jumpa. Okay, dalam kes ni 10 kurang pada 4, jadi adakah betul? Tidak, sebenarnya 10 lebih pada 4, jadi dia akan cari the upper half, upper half. So, kita lihat di sini perbandingan tadi, adakah indeks ketiga ni, middle ni, nilai 4 ni sama dengan nak kita cari? Tidak sama, kalau kita nak cari 10. Jadi sebenarnya apa kita lihat, nilai 10 lebih besar pada 4, so kita dapatkan the other half yang baru,
Ni the upper half. So kita dapat list array yang terkini, di mana tinggal 3 array saja. Kemudian di sini dapatkan left dan right dan middle yang baru. Okey, so kita dapat middle di sini. Kita bandingkan, adakah 10 sama dengan 40? Okay, nilai middle ni tidak sama. So tak sama, macam mana nak buat? Nak pilih yang nak bandingkan ni ke atau yang ni? Disebabkan 10 kurang daripada 40, so kita hanya ambil yang di sebelah ni saja. Okay, so kita ambil inilah. So inilah yang paling kecil. Sebab dia paling kecil, kita ambil yang lower half. Jadi lower half kita bandingkan di sini, so kita dapat 10, betul 10, so kita dapat indeks dia yang keempat. Okey, kita lihat di ini sebagai contoh. Susunan integer adalah secara menaik 7, 10, 11, 12, 15, 21, 33, 45, 71, 78. So di sini kita ingin mencari position nombor integer nombor 21. Okey, sepatutnya jawapannya adalah 5. Okay, macam mana nak mencari? Kalau sequential kita akan mula pada 0, 1, 2, 3 seterusnya. So yang kaedah ni kita pecahkan dululah. Ini adalah left, right, dapatkan middle. So middle adalah indeks yang keempat. Okay, ni 9 9 dengan 0. 9 bagi 2, actually kita dapat 4.5. Tapi sebabkan integer, kita akan dapat 4 lah. Kita rujuk kepada yang keempat. So yang indeks keempat adalah 15. Okay, adakah indeks keempat ni 21? Okay, so indeks keempat adalah middle. Jadi tidak, bukan, dia tak sama dengan 21, tetapi nilainya lebih besar daripada 15. Jadi the next round, apa perlu buat? Kita perlu buat pembandingan untuk the upper half. Yang ni lah upper half. So kita dapat left yang baru, right yang baru. Right maintain kalau kita ambil upper half. Okay, antara 5 value ni dapatkan lagi titik tengah, iaitu middle. So middle nya adalah indeks yang ke-7. Alright, so bandingkan lagi 21 dengan indeks middle. 21 dengan 45. Adakah 21 sama dengan 45? Adakah indeks 27, indeks yang ke-7 ni nilainya 21? Tidak, tidak sama. So kebetulan pula 21 kurang dengan 45. So kita perlu lihat the next round yang ini saja. Right, the next round ini saja. Guna lower half yang baru. So, kita lihat sini. So kita tinggallah left dengan right yang ini. So ini tinggal 2, tak ada middle. So inilah dia punya result. So kita dapatlah 21 ni kedudukan dia, indeks yang ke-5. Okay, so cara ni lagi cepat. Dengan berapa kali looping, dengan berapa kali, iaitu 1, 2, 3, terus keluar, dapat position dia untuk nilai 21. Berbanding dengan kaedah sequential tadi, kita akan banyak kali lah. Kita akan compare 1, 2, compare yang ni, compare yang ni, compare ni, compare yang ni. So proses yang amat panjang lah. Sebenarnya kaedah binary ni efek kesan kepada masa pencarian. Binary search lebih pantas berbanding dengan sequential search. Okay, ini dia punya program. Binary search, size array 10. Okay, size array 10. Okay, ini dia punya function. Functionnya duduk di atas. Okay, declarekan function binary search, integer list of array. Array yang user masukkan tadi akan dimasuk ke dalam function binary search untuk diproses. Integer left. Okay, left index, index left mula dan index right, dan ini adalah item yang komponen yang nak dicari dalam array. Ini functionnya. Kita lihat dulu di sini. Okay, array size tadi 10. Okay, size of ini dapatkan n. N ni diguna di mana? Kalau lihat di sini, n diguna di sini lah. Alright, n ni sebenarnya size of integer list.
Okay, integer list sini, sebabkan jenis integer, size di sini ada 10. Okay, size of ni adalah berapa size, size dalam byte. Contohnya integer list, okay, keseluruhan ni adalah berapa? Disebabkan integer, size satu integer, size variable integer adalah 4 byte. Kalau lihat balik pada nota yang lepas, okay, integer bersama dengan size dia adalah 4 byte. Okay, jadi di dalam size ni ada 40. Ya, sorry, dalam integer list ni ada berapa item? Ada 10. Jadi size of integer list ni adalah, total ni adalah 40 byte. Okay, 40 byte. 44 kali 10 item, so kita akan dapat 40 byte. Bagi size of integer list 0, okay, size of integer list maksudnya komponen di dalam array pada indeks yang pertama, okay, dia adalah integer. Okay, dia adalah integer, contohnya 0, 1, 2, 3. Tak kisahlah kita masukkan berapa-apa value, di dalam ni tetap nilai integer. Okay, integer. Ini indeks. Okay, indeks 0. Okay, dalam ni adalah integer. So dalam integer ni, sama seperti ini, integer, size ni adalah 4 byte. Jadi sebenarnya 40 bahagi dengan 4 byte, kita akan dapat 10. Jadi n ni adalah 10. Alright. Secara mudah kita boleh buat terus. Integer n sama dengan array size. Okay. Enter. Kemudian sistem akan minta pada user masukkan, enter 10 integers. So user masukkanlah nilai-nilai integer, simpan dalam cin dalam array bernama inList. Okay, masukkan. Okay, kemudian enter the number to be search. Enter the number to be search. Cin number. Okay, masukkan number yang ingin dicari dalam sepanjang array tadi yang telah dimasukkan. Okay, kemudian barulah kita dapatkan result dia. Okay, jumpa tak jumpa position binary search ni. So di sini list of integer dia hantar balik ke dalam function. Okay, integer list ni ada 10 data integer dimasukkan. Kemudian ini left. Okay, ini adalah right. Right adalah 10 tolak 1, tinggal 9. Okay, so L adalah 0. Right. So kemudian number yang nak dicari, nombor berapa yang kita nak cari dalam array tadi. So kalau function binary search ni memulangkan negatif 1, bermaksud dia tak jumpa. Else selain daripada negatif 1 dia jumpa, so paparkan dia punya result. Result tu adalah position yang mana. Jadi apa yang penting sini kita kena fahamkan lah macam mana binary search ni berfungsi, iaitu ini, function yang ini. Alright. Kalau lihat di sini, ini contoh value-nya. Okay, value yang dia masukkan. Okay, kita lihat contoh di sini. Mencari nilai nombor elemen item 21 di dalam list of array. Ini user masukkan. Kita cari dia berdasarkan formula function yang telah diberikan. Okay, sini kita dapat jawapannya 5. 21 di sini. Betul 0, 1, 2, 3, 4, 5. So ni 21. So macam mana binary search, programming untuk binary search ni dilakukan? Kita kena lihat di sini. Okay, function ni. Tadi user masukkan 10 number tadi. So sini 7, 10, 11, 12, 15, 21, 33, 45, 71, 78. Okay. So indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita lihat di sini
Ini function bila function binary search ni dipanggil integer list, so ini dah jadi list lah. Integer list ni array yang baru, nama dia list. Array yang baru, namanya list. Ini dia senarai yang user masukkan tadi, dihantar ke dalam function binary search untuk diproses. Integer left tadi kita tahu adalah kosong, right adalah 9 iaitu n tolak 1 tadi. Ini n tolak 1 9. Dan search item, dalam kes ni kita nak cari 21. Search item ni nombor 21, kita nak cari nombor 21. So cara dia, ni silap boleh if, boleh ataupun boleh buat elif. So di sini cara dia, kita perlu dapatkan titik tengah dulu. Ini left, ini right, middle di mana antara dua ni. Jadi cara dapatkan middle, left kosong tambah dengan right tolak left, 9 tolak kosong. 9 tolak kosong bahagi dengan 2. Di sini kita akan dapat 4.5. 4.5 ni kalau disebabkan integer, kita hanya ambil 4. Dalam C++ kita tak bundarkan, kita hanya ambil 4. So mid kita akan dapat yang keempat. So ini adalah middle. Indeks yang keempat ni adalah middle. Jadi kita compare kan. So ni mid ni 4. So sebenarnya nilai dia adalah 15. Adakah 15 sama dengan 1? Tidak. So elif 4. Adakah list indeks yang keempat iaitu 15? 15 kurang daripada 21. Ya So ini kurang daripada 21. So bermaksud left yang baru adalah mid tambah 1. So indeks mid adalah 4. 4 tambah 1 5. 4 tambah 1 5. So the next cycle, so kita akan jadi ini adalah left yang baru. Kan ni lagi lah. Left baru. So now kita cari middle, the next middle lah. Antara ni pula kita cari middle. So ni dah jadi left. Ini adalah right. So middle, of course antara banyak ni 7 lah. So kat sini looping while lagi. Left iaitu sekarang left adalah 5. Tadi asalnya kosong. Adakah kosong kurang daripada 9? Ya. Now sekarang left dah jadi 5. 5 kurang dah sama dengan 9. Ya. 5 kurang dengan 9. True. Masih lagi dia buat. Kemudian dapatkan middle yang baru 9. Left ni adalah 5. 9 tolak 5. 9 tolak 5. 9 tolak 5 dapat 4. 4 bagi 2 kita dapat 2. So 5 campur dengan 2 kita dapat middle adalah 7. So kita dapat middle yang baru di sini adalah 7. So middle yang baru adalah 7, iaitu refer pada nilai 45. Jadi itu compare dengan lagi sini. Adakah middle yang 7, adakah 45 sama dengan 21? Tidak. So pergi elif lagi. Adakah ini middle juga, middle 7 juga. Adakah 45 kurang daripada 21? Tidak. Dia lebih besar daripada 21. So pergi jadi else. So right dah jadi middle tolak 1. So middle tadi 7, indeks yang 7 tolak 1 dah jadi 6. So kita dapat right adalah 6. So now kita dah ada right yang baru 6 sini. So ni dah tak ada. Ni right. So kita dapat right yang baru lah. Sini right. So tinggal 2 saja. So the next lagi, adakah 5 left masih lagi 5.
kurang daripada 6. Ya, kurang. Okey, kemudian kita bandingkan di sini. Okey, left 5 tolak 9, right 6 6 tolak 5 tinggal 6 tolak 5 tinggal 1 bagi 2 kita dapat 0.5. So 0.5 ni gundakan, kita akan untuk integer dia akan jadi 0. So middle yang terkini adalah 5. So ni dah jadi middle, 5 dah jadi middle. Okay, so now kita comparekan list index yang kelima iaitu 21 sama dengan 21. Ya, sama dengan 21. So now return middle. So dengan terpanggilnya function return ni, sistem akan exit function binary. Dia akan pulangkan nilai middle, iaitu middle ketika ini adalah 5. So jadi function yang di sini keseluruhan ini akan mendapat pulangan value 5. So 5 disimpan ke dalam variable result. Adakah 5 tak sama dengan detik 1? Tidak. Jadi else. So now dia akan print element is present at index 5. Alright. Ini kaedah binary search. Seperti inilah. Okay. Dia terus keluar 15. Okay. So yang ini contoh lain, kita mencari nombor yang tiada, nombor 14. Dia keluarlah not present. Dia dah go through setiap satu ni. Okay. Dalam kes ni dia akan bandingkan dengan 15. So 15 kurang 14 kurang 15, dia akan buat pembandingan di sini lah. Di sini. Ini untuk lower half. Tadi dia asal banding di sini. Masa nilai 21 tadi dia akan perbandingan di sini. Tetapi untuk nilai 14 dia akan buat perbandingan di lower half di sini saja, dan seterusnya lah proses bandingan tadi dibagi-bagikan lagi. So cuma di sini tiada nilai 14, so dia akan keluarkan, dia akan return negatif 1. So negatif 1 maksud element is not present, tak wujud dalam array. Okay, kita lihat pula untuk 2-dimensional array. Okay, data provide in list form. Okay, now if provide in list form, kita boleh gunakan 1-dimensional seperti sebelumnya lah. Okay, kita dalam senarai list sahaja, straight berpanjang pun tak kisah. So kita hanya memerlukan 1-dimensional. Okay, tapi kalau data diberi dalam bentuk table, jadual. Okay, dalam bentuk jadual di mana ada row dan kolom. Okay, so di sini kita akan gunakan kaedah 2-dimensional array. Okay, kita mesti 2-dimensional array. Okay, 2-dimensional array a collection of fixed number of component arranged, disusun secara baris dan lajur, row and column. Okay, that's why dia akan panggil 2-dimensional, sebab kita ada row dan column. Okay, dan semua komponen yang di dalam table tadi ataupun 2-dimensional array tadi mesti sama jenis. Okay, same type. Kalau float, semua float. Kalau integer, semuanya adalah integer. Okay, ini cara declare, cara kita initialize array yang jenis double. So ini dia punya size lah, size dia untuk row, dan ni untuk column. Berapa banyak column dia ada, berapa banyak row dia ada. Ini nama array. Okay, so integer expression 1 dan expression 2 ni masing-masing adalah merujuk kepada baris, rows dan juga column. Kita lihat di sini sebagai contoh, double health, terdapat 4 baris data dan 3 kolom, semuanya jenis titik puluhan, iaitu jenis double. Maklumatnya semua samalah, lebih kepada data kesihatan, health. Cara declare dia, ini cara declare, penerangannya terdapat 3 kolom dan juga 4 rows. Sama juga, setiap baris dan lajur mesti dimulakan dengan indeks kosong. Okay, kalau kita lihat di sini, baris di sini, baris pertama indeks mula pada kosong.
indeks 0, indeks 1, 2, 3. So ini ada lebih kepada rows, dan ini adalah columns. Okay. 3 kolom ini ada 4 row, dan data ke dalam ni semua mesti adalah jenis double. Bagi contoh 12.1, 33.2, semua jenis float lah ataupun double dan sebagainya. Ni kita declare number of size of row, size of column. Untuk row ada 4 row, kolom ada 3, dan ini adalah 6 6 ni adalah special data type. Okay, untuk kita enable variable lah, kita namakanlah variable untuk special kepada leave of person. Dia sebenarnya di samping kita gunakan index, kita boleh letakkan rujukan untuk ID kepada perwakilan tadi. Contoh tadi untuk row adalah untuk person, iaitu mewakili nama user lah, Ali, Ahmad, iaitu indeks 0, indeks 1, 2, 3 dan seterusnya. So ni perwakilan kepada data tadi. Dia seolah-olah macam database lah. Kita ada milik siapa data di dalam sebuah table ni. So kita ada 6 health indicator. Di sini kita guna height, weight, BMI. Inilah. Right. So cara nak declare variable array ni, okay, health, number of row, number of column. Okay, iaitu sini 4, sini 3. Dan ini terus masukkan secara terus value ke dalam double dimension array ini. Di mana kita masukkan list of column ni pada setiap row. Ni okey, ini data pada kolom lah. Kolom ni refer pada yang ini 68 kolom kedua, 21 kolom yang ketiga, tapi pada keseluruhan ni row yang pertama. Jadi kita lihat di sini, ini adalah group of row yang pertama, ini ada group row yang kedua, dan seterusnya lah, row yang ketiga dan row yang keempat. Dan setiap row ada mempunyai 3 data, iaitu mewakili kolom. 1, 2, 3. So dalam kes ni, bagi contoh, kita initialize 2 dimensional array ini, 4 rows dan 3 kolom. Ini nilai awalannya, dan kita minta user pilih kolom mana yang kita nak buat dapatkan hasil tambah, iaitu sum kolom ni. Okay, kita panggil satu function, nama dia void sum column. Okay, lihat di sini, void bermaksud function ni tiada return, no return value. Dia terus jadi sum column punya function dia terus buat dan dia terus display dia punya result. Dia tak perlu return sebab dia jenis void. Jadi kat sini sum column hantar nilai 2 dimension array ni ke dalam function sub column dan pilih kolom mana yang kita nak dia buat penambahan. Jadi sebagai contoh yang ini, let's say saya nak pilih, saya nak dapatkan berat keseluruhan staff. Contoh Ali, Ahmad, Siti, Lina. Saya dapatkan jumlah berat keseluruhan. Okay, ni berat ni. So ini indeks berapa? 01 untuk kolom So apa perlu saya masukkan? Saya masukkan kolom 1. So sistem akan tambah keseluruhan ni. Setiap row sistem akan tambah untuk mewakili kolom 1 sahaja, iaitu mewakili berat. Jadi kat sini sistem minta calculate the value in which column. So kita masukkan 1. So sistem akan kira hasil tambah. So kita lihat di sini, ni double matrix number column, dia column number number of column. So ini number double matrix. So yang baru dalam ni kita gunakan dia sebagai matrix Okey, array yang health ni dia dah jadi dalam function
sum column dia dah bertukar nama, telah dia declare kepada nama baru iaitu matrix. Matrix. Content yang sama juga, masih merujuk data yang sama, cuma nama dia sudah tadi matrix. Jadi di sini kolom number yang dipilih dalam kes ni adalah, bagi contoh, masukkan kosong. Alright. So dia maksud kita nak tambah height, ketinggian dan indeks kosong ni, kolom kosong. So kita akan tambah yang ni lah, sum kan. Jadi lihat di sini sum nilai awalnya adalah kosong. Untuk row kosong hingga row, number of row kita ada 4 number of row kita ada 4. So mula dari kosong, row kosong dia akan kurang daripada 4, 1, 2, 3 dia akan baca setiap row. Sum matrix row kosong. Kolom number, user masukkan tadi kolom number. Di sini tadi user masukkan kosong. Sebab apa ni? Contoh ni kosong. Jadi dia akan baca kosong. So dia akan campur yang ni lah. Dia akan ambil ni. So di sini sum tambah 1.79. So kita akan dapat sum di sini. Sum dah jadi 1.79. Kemudian disebabkan for ni tiada curly bracket. So sum ini akan dibuat, ini adalah looping kepada for. Selesai for ni dilaksanakan, baru keluar cout. Untuk the next cycle, sum tambah lagi dengan matrix row. Row dah menjadi 1. Row matrix 1 iaitu yang sinilah. Ini kosong tadi Ali. So sekarang 1 rujuk pada Ahmad iaitu 1.58. Sum 1.79 tambah dengan matrix 1, indeks nombor 1 untuk Ahmad ni 1.58. So tambah dengan 1.58. Simpan dalam sum. Dan proses seterusnya. Tambah. Tadi dah tambah ini, next tambah yang ini, tambah yang ini, dan habis sehingga selesai looping for, keluar cout total sum of column. Column number sum of column 4 equal to hasil sum. Alright. So inilah dia. Column number ni 0. Column number 0. Which column? Sum of column 0. This one, column 0. Totalnya adalah 6.88. Ini mungkin 6.88 meter ketinggian setiap user. Jadi kalau ada soalan nak tanya bagaimana dapatkan purata ketinggian, kita boleh buat bagi dengan 4 lah. Kalau sistem perlukan dapatkan purata. Ini kaedah two dimensional, macam mana kita nak capai setiap item di dalam double dimensional array ni. Teknik dia adalah kita perlu nyatakan mana row, indeks row dan juga mana indeks untuk kolom. Exercise nombor 1. What is the difference between ni latihan lah pada array between x3 dan x bracket 3. So ni refer kepada integer biasa lah, nama integer. This is nama variable, tak kisahlah integer ke double variable, but this one adalah array yang merujuk kepada elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga. Dan dia yang ini hanya one value, but this one boleh menyimpan 3 value. Sorry, ini adalah boleh merujuk, kalau kita nak panggil data dia, kita boleh rujuk pada dia punya kedudukan array tadi, kedudukan item komponen dalam array. Tapi kalau declaration, ia merujuk kepada size array, iaitu terdapat 3 value yang boleh dimuatkan dalam array ini. For the declaration, how many memory cell required for data storage and grade 5? So 5 lah. So 5 sel yang memori allocatekan, bermaksud 5 ruangan memori untuk menyimpan nilai karakter. Apa jenis data yang disimpan ke dalam sel memori yang disediakan ni, sebanyak 5 ruang ini.
karakter lah, sebab jenisnya adalah karakter. Kalau integer, semuanya integer. Okay, hanya satu jenis saja yang dia boleh masukkan, dia tak boleh bercampur. Okay, macam mana nak refer pada first element of array? Kita perlu letak bracket lah. Macam ini, grades 0. Okay, setiap indeks untuk permulaan kepada array bermula dengan 0. So inilah dikatakan first element of array. How does one refer the final array element? Refer pada elemen yang terakhir. Dalam yang ini kita refer pada grade 4. Sebab indeks mula pada kosong, walaupun saiz ni 5. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, saiz tetap 1, 2, 3, 4, 5. Tapi elemen dia, elemen yang ke akhir, iaitu elemen yang kelima. So kita refer pada indeks yang keempat, indeks 4 ni. So grade 4. So ni exercise, contoh exercise 2. Dia beri saiz indeks A, saiz array A, saiznya adalah 10. Okay, nilai A kosong, kita buatlah ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dia kata I ni variable I, 7, J2, K4. Kita refer sini. A kosong sini adalah 1. I di sini 7. So elemen yang ke-7 adalah 5. Elemen 7 sini nilainya 5. Alright. Kemudian J ni adalah 2. Sini 2. Okay. 2 adalah AI. Ni adalah 5. AI ni adalah I ni adalah 7. Sini kontennya 5. So sini 5. AI ni kandungan elemen dia I ni adalah 7. Elemen yang ke-7 adalah 5. 5 campur 1 jadi 8. Okay, so sini jadi 8. So J ada 2. J elemen yang kedua di sini. So di sini akan jadi 8. Kemudian untuk J tambah 1, J adalah 2 tambah 1 3. So sini A3 lah. So elemen yang ketiga kat sini nilainya adalah AI sini adalah 5 campur dengan A kosong. A kosong adalah 1. So sini adalah 6. Boleh? Okay. Kemudian di sini AJ. Okay, AJ berapa? J2. Kandungan AJ ni, elemen indeks kedua sini A8. So maksud sini A8 lah. So maksud 8 tu sendiri, nilai J dalam elemen J ni menjadi indeks kepada A inilah. Bermaksud sini A8. So A8 di sini nilainya adalah 12. Okay, so AJ2 adalah 8. So maksud sini adalah A8. So A8 adalah sini indeks pada A8. So nilainya adalah 12. So the rest yang tidak dinyatakan adalah by default nilainya adalah 0. Betul? 108 6 5 12 0. Okey. Exercise 3, apa output after execute the following code? Kita lihatlah. Okay, ni dia susun macam ni. Kita kena go through satu-satu. So nilai ketika for integer I kosong, dia masuk ke sini, kita dapat lihat I adalah 0, 1, 2, 3, 4, right? J pula, okay, J pula pun sama, J pun sama 0, 1, 2, 3, 4. Okay, kita lihat sini, adakah waktu looping yang pertama 0. Okay, looping pertama ketika I kosong, sini I kosong, adakah 2 data J dia, adakah 2 besar dengan 2? Tidak. Okay, sebenarnya buat bandingan diri sendiri ni. 2 besar dengan data I pun waktu ni adalah 0. Okay, jadi maksudnya di sini, okay, looping ni akan dibuat, setiap nilai ni akan dibanding dengan setiap nilai yang ada dalam array. Alright, so di sini 2 besar dengan 2? Tidak. So kalau tidak,
So tidak ada apa-apa yang berlaku lah. Okey. Kemudian J yang berikutnya tadi I masih lagi kosong. J ketika itu J1 iaitu ini kosong 1 2 3 4 di sini. Adakah 8 ketika J1 adakah 8 besar dengan 2? I masih lagi kosong. Adakah 8 besar daripada 2? Ya, besar daripada 2. So apa yang berlaku? Temp sama dengan data J. So temp akan jadi 8. Okay, temp 8. So data J sama dengan data I. So data J yang kedua So 8. So 8 sini dah jadi 2. Data J dah sama dengan data I. So sini dah jadi 2. Sini dah jadi 2. So data I dah jadi 8. Dia pindah tempat. So cout data I. So sebab dia lebih besar, dia keluarkan data I. So data I ketika inilah temp tadi temp dengan 8, data I dah jadi temp. So sini dia keluarkan 8. Ini 8 yang pertama. Okey, kemudian looping yang berikutnya iaitu J sama dengan 2. J2. So ini dah tukar 82. Adakah data 2 3 ni, adakah 3 besar dengan 8? Tidak kan? Sebab tadi data I ni dah jadi 8, dia dah bertukar. So now dia dah tengok adakah 3 besar daripada 8? Tidak. The next round lagi ketika ini. Okey, comparekan dengan yang keempat. Adakah yang ketiga tadi 2, okey, yang ketiga, adakah 1 besar dengan 8? Tidak juga. Kemudian 7, adakah 7 besar dengan 8? Tidak juga. So selesai looping yang 5 kali looping untuk inner looping ni. Inner looping ni 5 kali lah. 5 kali looping. So now I increment lah. I increment, I jadi 1. So I dah jadi 1 sini. So kita lihat pula ketika 8 di sini kita lihat J kosong lagi semula. J kosong masuk 8. Sini 8 Okey, 8 besar daripada 2. Data I masa ni dah jadi 1. So I dah jadi 1 sekarang I. So yes, 8 besar daripada 1. 8 besar daripada 2. So simpan nilai temp dengan data J. So ambil lagi nilai data J iaitu 8 lagi. So data J sama dengan data I. Okey, sama dengan data I di sini, data J sama dengan data I. So data J dah sama dengan data I. So sini data J, okey, sini dah jadi 2 data J ketika J adalah kosong So inilah prosesnya, dia berulang-ulang. So proses seterusnya lah. So kita akan dapatkan, so dia akan dapat value macam inilah. Dia akan susun seperti ini. Laku proses ulang lagi dan awak boleh go through satu demi satu sini untuk dapatkan detail point apa yang berlaku untuk setiap variable di sini. So inilah keluarannya. Okey, 888 2388. Ni tak ada apa pun maksudnya, cuma ini adalah bermain dengan array saja. Okey, saya rasa sampai di sini saja untuk array. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.